Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Fahmi, Muhammad Fahmi bin Sabtu, matrik nombor 252264. So, hari ini saya akan membentangkan tajuk keputusan SPR dalam pengurusan pilihan raya. So, pengenalan struktur politik di Malaysia adalah demokratik yang bermaksud bahawa rakyatnya mengambil bahagian dalam memilih pemimpin mereka dan bersuara dalam hala tuju negara. Ini adalah salah satu aspek yang menentukan demokrasi yang juga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi. Proses pilihan raya yang dimanfaatkan dalam negara demokrasi mewujudkan mekanisme yang menghubungkan rakyat dengan sistem politik negara dan mampu mempengaruhi pengubahan dasar yang dibuat oleh kerajaan melalui pilihan raya yang dibuat oleh rakyat. Di samping itu, terdapat pilihan raya, rakyat dapat menyampaikan keinginan mereka kepada wakil rakyat yang dipilih dan wakil-wakil ini sebenarnya boleh menawarkan hasrat itu kepada kerajaan berdasarkan sebarang kesulitan atau aduan yang mereka ada tentang penyediaan kebajikan dan pembangunan kepada rakyat. Pilihan raya adalah komponen proses pemilihan barisan kepimpinan serta sebahagian daripada menentukan masa depan negara. Adalah penting untuk merebut peluang untuk membuat pemilihan ini kerana pilihan raya adalah faktor penentu sama ada sistem demokrasi akan berjaya atau tidak dalam konteks memilih pemimpin untuk membawa sistem demokrasi ke hadapan. Demokrasi yang lebih dikenali secara meluas adalah sistem politik yang diasaskan atas keputusan yang dibuat oleh sebahagian besar penduduk yang mempunyai hak untuk mengundi. Prinsip pada masa yang sama, kita sedar bahawa demokrasi adalah berdasarkan matlamat tertentu dan prinsip panduan berkenaan dengan kebebasan dan sejarah demokrasi itu sendiri menunjukkan bahawa proses itulah yang menghasilkan penginstitusi atau pengakuan hak dan kebebasan yang kedua-duanya. Suruhanjaya pilihan raya. So, saya akan cerita sedikit tentang sejarah pilihan raya ni. Suruhanjaya pilihan raya Malaysia ditubuhkan pada 4 September 1997 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Semasa penubuhannya, Suruhanjaya pilihan raya dianggoti oleh seorang pengurusi dan 2 orang ahli. Kemudian pengurusi pertama Suruhanjaya ialah yang bahagia Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri bin Haji Hassan, manakala ahli-ahlinya terdiri daripada Encik Lee Ewe Boon dan Encik Tit Sing. Kemudian, berikutan dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963, bilangan ahli Suruhanjaya ditambah kepada 3 orang ahli sama ada dari Sabah atau Sarawak yang dilantik secara bergilir. Seterusnya, sejak penubuhan pada tahun 1957 hingga 1978, Ibu Tempat Suruhanjaya terletak di bangunan Sultan Abdul Samad Jalan Kelab, Kuala Lumpur. Dan dari tahun 1978 hingga 1985, Suruhanjaya pilihan raya beroperasi di bangunan Yayasan Selangor dalam Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Pada tahun 1985 berpindah kepada bangunan Tongah Jalan Piramli dan beroperasi sana sehingga tahun 1988. Sebelum berpindah ke aras 5 hingga 8 Menara Bank Pembangunan Jalan Sultan Ismail. Pada bulan November 2000, Ibu Pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya. Dan seterusnya saya akan terangkan tentang fungsi SPR. Yang pertama, dia ada 3 jenis fungsi SPR. Yang pertama, membuat kajian dan bersepadan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan setiap negeri tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persepadanan semula yang terdahulu. Yang kedua, menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan mendaftar pemilih. Yang ketiga, menjalankan pilihan raya umum, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Proses pilihan raya. Peringkat pra pilihan raya, mula mereka akan melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam proses pendaftaran, semakan, proses pilihan raya,
meminta orang ramai menyemak dan membuat sebarang perubahan baru untuk direkodkan di dalam sistem maklumat Suruhanjaya Pilihan Raya. Adalah perkara pertama daripada 14 perkara utama yang mesti dilakukan oleh petugas pilihan raya dalam peringkat pra-pilihan. Setiap 8 tahun sekali, pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya akan melakukan proses dipanggil sempadan semula. Di mana mereka boleh mengesan dan menyiarkan semula kod persempadanan semula yang telah dibuat untuk membolehkan mengundi mengenal pasti daerah mengundi mereka dengan mudah. Langkah ketiga ialah menyediakan sistem pendaftaran pemilih presin dan tempat mengundi serta mengumumkan pilihan raya kepada orang ramai agar dapat keluar mengundi. Seterusnya, peringkat pada hari pilihan raya. Pointer seterusnya ialah lokasi pengundian awam yang mana pada hari pilihan raya atau hari mengundi dibuka pada pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 5 petang. Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya mengarahkan ejen yang bertugas mengantar peti undi ke tapak dan pusat mengundi dan berkoordinasi dengan penguatkuasa undang-undang untuk menjaga ketenteraman. Bagi calon dun parlimen, pengundi menunjukkan pilihan mereka dengan meletakkan X dalam kotak yang sesuai, masukkan undi mereka ke dalam peti undi. Undi akan dikira di setiap tempat mengundi dengan pandangan penuh orang ramai di semua parti politik. Pusat penjumlahan undi akan memaklumkan pemenang pemilihan mengenai pengiraan akhir. Proses pengasingan undi yang sah daripada yang tidak sah atau tidak berpalang datang seterusnya. So, peringkat seterusnya ialah peringkat selepas pilihan raya. Pada masa ini terdapat lebih banyak penekanan yang merujuk sebarang pendakwaan awam tentang salah laku mengundi atau penipuan kepada pihak berkuasa undang-undang yang berkenaan. Kini tiba masa untuk Suruhanjaya Pilihan Raya memastikan semuanya berjalan lancar. Masalah dengan pengurangan pentadbiran pilihan raya boleh digunakan sebagai alat politik oleh mana-mana parti utama. Kecuali persempadanan semula daerah, Suruhanjaya Pilihan Raya hendaklah mengatur dan mentadbir semua pilihan raya kecil untuk pemilihan wakil daerah dalam kes kematian yang disahkan, ialah ingatan atau gila calon. Seterusnya ialah cabaran dan halangan ketulusan pengurusan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Pasto 1999, iaitu beliau mendapati negara-negara yang sedang membangun tidak sepenuhnya bebas dan cekap dalam menguruskan dan mentadbir pilihan raya ini. Hal ini disebabkan pelantikan keanggotaan ejen Suruhanjaya Pilihan Raya merupakan daripada penjawat awam atau badan birokrat, hakim serta sarjana. Pasto 1999 telah mengemukakan 5 model yang berlainan mewakili badan yang menguruskan pilihan raya. Keanggotaan ahli terdiri daripada hakim-hakim yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugas semasa proses pilihan raya. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya bebas yang diurus oleh pegawai kelayakan dan dipertanggungjawabkan secara langsung di bawah parlimen. Apabila parlimen adalah non-partisan, Suruhanjaya merupakan dalam model ini, maka kebolehpercayaan kredibiliti tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak. Namun sebaliknya, apabila parlimen dikuasai oleh satu parti dominan, secara tidak langsung Suruhanjaya ini menjadi partisan dan boleh mengedepankan pihak pembangkang. Dalam menganalisis Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia, langkah 2 hingga 4 di peringkat pra-pilihan raya sepatutnya bantuan penduduk tahunan dijadikan rujukan untuk menentukan persempadanan semula bagi menentukan bilangan wakil yang mewakili sebuah kawasan. Persempadanan semula kawasan perlu dilakukan dengan konsisten serta memenuhi kehendak kajian dalam bantuan tahunan penduduk kerana ini akan membolehkan keperluan dalam melakukan persempadanan semula diterima oleh orang ramai tanpa ragu. Selain itu, pengurangan atau pertambahan bilangan populasi penduduk dalam suatu kawasan berdasarkan pembeli ubah seperti umur, jantina dan bangsa juga boleh digunakan pakai bagi melihat jumlah keseluruhan bilangan penduduk yang layak mengundi. Dan seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Lantaran
cadangan ke arah membuat penambahbaikan pengurusan SPR. Antaranya ialah mengadakan kerjasama dengan pelbagai badan kerajaan supaya kelancaran pengurusan yang telus dapat dilaksanakan di setiap negeri. Justru itu, kerjasama di antara Jabatan Pendaftaran Negara penting dalam mengemas kini senarai penduduk di setiap kawasan pilihan raya dengan melakukan kemaskini berskala bagi meminimalkan masalah pengundi yang telah meninggal dunia dengan menghapuskan rekod nombor pengenalan si mati dapat direkodkan. Menerusi dua sistem ini, pilihan raya peringkat DUN dikekalkan dengan sistem first past the post. Manakala kawasan parlimen menggunakan sistem provincial representative, iaitu perwakilan berkadar. Walaupun dicadangkan dua sistem yang berbeza, pilihan raya tetap dijalankan secara serentak seperti diamalkan selama ini dengan kertas undi memaparkan nama calon bagi peringkat DUN dan parti untuk kawasan parlimen. Menurut Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman di dalam berita harian 9 Oktober 2019, sistem itu khususnya perwakilan berkadar juga disokong banyak parti politik kerana ia dilihat lebih bersifat adil terutama kepada parti kecil untuk mendapatkan tempat dalam Dewan Rakyat. SPR perlu bekerjasama dengan Jabatan Perumahan dan pejabat daerah negeri untuk memastikan kedua-dua jabatan ini mengenal pasti nama tempat, nama jalan dan nombor rumah yang didiami oleh golongan setinggan atau kawasan luar bandar dalam satu alamat yang dikongsi bersama-sama dapat diatasi. Seterusnya ialah pertindakan kuasa mungkin suatu yang tidak dapat dielakkan antara badan eksekutif dan legislatif, tetapi kewujudan badan kehakiman diharapkan mampu menyelesaikan masalah melalui interpretasi undang-undang, iaitu dengan mewujudkan satu tribunal pilihan raya secara bebas atau menghakimi sebarang dakwaan atau pertikaian yang wujud semasa tempoh pilihan raya. Justru itu, tribunal ini dianggoti oleh hakim-hakim kanan yang terkenal dengan nilai integriti, kredibiliti serta boleh diterima oleh parti yang bersaing. Ia turut digunakan oleh negara luar seperti Mexico, Argentina, Brazil dan Uruguay. Pertikaian atau konflik berdasarkan aspek keterusan pilihan raya tersebut berjaya dikurangkan selepas tribunal ini ditubuhkan. Sekian saja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.